Nanti cikgu yang kena. Okey, okey. Jadi sekarang dah pukul 5.45. Suara cikgu jelas ke? Cikgu nak dengar sikit daripada semua. Suara cikgu jelas ke? Jelas. Okey, baik. Sekarang ni hujan dekat sini. Jadinya dia agak apa orang kata, line tu agak on off. Tapi alhamdulillah kalau jelas cikgu suka. Okey, jadi pada hari ni kita akan terus kepada kita punya topik iaitu bab 5. Kebanyakannya sudah belajar lah apa tu, dia orang dah faham dah apa tu tentang trigonometri. Sebab trigonometri tu bab 5. Okey, tingkatan 3 ada berapa bab? Rasa-rasa ada berapa bab? Ah, 9. 9. Ya, 9 bab yang terakhir iaitu garis lurus. Bab 9 garis lurus. Okey, jadi cikgu ambil 5 ni sebab apa? Sebab takkanlah cikgu nak terus ambil bab 7. Nanti nak belajar 7, 8, 9, 3 bab je. Okey, jadi hari ni cikgu ambil bab 5 iaitu nanti kamu akan ada lagi 5 bab. Tapi jangan risau. Untuk form 3 ni sebenarnya dia ada rahsia. Kalau kamu faham subjek dekat form 3 ni, untuk siapa yang ambil admat tu kacang je. Tapi kamu kena kukuh lah. Okey, jadi cikgu akan mulakan terus kita punya kelas. Okey. Okey, jadi hari ni cikgu agak kurang handsome sikit sebab cikgu demam ni. Cikgu cakap suara sengau-sengau. Tapi tu tak penting. Cikgu handsome ke tak handsome tak penting. Yang penting sekarang ni kamu faham je. Faham tak faham? Kalau kamu faham, cikgu automatik jadi handsome. Okey, jadi hari ni kita pergi kepada benda paling asas dalam trigonometri. Tak ada guru yang mengajar dia assume satu kelas tu faham 100% apa yang dia ajar dalam kelas. Jadi siapa-siapa yang ada soalan boleh suarakan dekat cikgu. Kalau malu nak tanya, boleh WhatsApp cikgu. Okey. Trigonometri, kita pergi dengan trigonometri. Okey, trigonometri. Bila orang cakap trigonometri, benda yang paling penting dalam trigonometri ni adalah dia punya tri. Sebab apa? Yang lelaki ke yang perempuan ke pernah main game tak? Pernah main game tak? Cikgu nak dengar suara sikit. Pernah ke? Pernah. Okey. Kalau kita main solo, kita main berapa orang tu dalam tim tu? Seorang. Bagus. Kalau kita main duo, ada berapa orang dalam tim tu? 2. Okey. Sekarang kalau kita main trio, ada berapa orang dalam tim tu? 3. 3. Okey. Kalau kita tengok One Piece pun kan, kalau kamu layan lah One Piece, kita ada trio. Okey, cikgu ubah kan. Okey. Trio dekat sini cikgu nak tekankan kat sini adalah dalam trigonometri. Kamu kena faham tentang tri tu. Trio. Trio dalam trigonometri ni apa? Dia ada 3 benda juga. Iaitu yang pertama, kalau kamu nak faham tentang trigonometri, kamu kena pergi tentang sin. Itu adalah dia punya yang pertama. Lepas tu kamu kena faham tentang cos. Dan akhir sekali kamu kena faham tentang tan. Tan. Nama panjang tan ni tangent. Okey, jadi sin, cos, tangent. Kalau dalam bahasa Melayu, C ni ditukar jadi K, cos. Kalau dalam bahasa Melayu, sin ni dia tak panggil sin, dia pakai sinus. Kalau tan ni nama penuh dia adalah tangent. Okey, jadi kita kena ingat dalam trio untuk trigonometri adalah tentang penggunaan sin, cos dan tangent. Okey. Okey, jadi ni nota daripada cikgu, sila salin lah. Okey, selepas nota yang seterusnya. Kenapa? Apa yang sin, cos, tangent ni? Selepas sin, cos, tangent, dia wajib ataupun kita bercakap tentang nilai sudut. Nilai sudut. Sudut tu dalam darjah. Okey, apa benda tu cikgu? Bila kita nak tengok pasal sin, lepas daripada perkataan sin, mesti darjah. Kalau kamu tengok
kamu pergi bubuh lepas sin, kamu bubuh nilai panjang, salah. Lepas sin, kamu bubuh nilai berat, salah. Jadi selepas sin, selepas cos dan selepas tangent, sin, cos, tangent, dia mesti selepas dia bercakap tentang sudut. Dia mesti bercakap tentang sudut. Kalau kamu salah letak nilai, maksudnya salah dah nilai kamu. Sudut dia ada banyak. Sudut ni untuk form 3, kita ambil sampai 360 darjah sahaja. Tapi jangan risau yang tu. Tapi kamu kena ingat, lepas sin, mesti sudut. Lepas cos, mesti sudut. Lepas tangent, mesti sudut juga. Boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi Kak Cikgu harap petang ni kalau kita tengok cuaca dekat Malaysia ni nak hujan tau. Selalu hujan, landai. Jadi cikgu harap kamu bersedia. Cikgu okey je kalau kamu ada minuman dan ada makanan kekacang ke supaya kamu tak ngantuk dalam kelas. Okey. Sin, cos, tangent. Okey, kita dah belajar dah. Okey, sin, cos, tangent. Kat mana kita boleh pakai sin, cos, tangent? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Bentuk apa kita boleh pakai untuk menyelesaikan sin, cos, tangent? Segitiga. Okey, bagus. Okey, dalam matematik ada satu bab yang kita bercakap tentang geometri. Kenapa geometri? Geometri adalah berkaitan dengan bentuk bulat, petak, segitiga, segi empat dan macam-macam. Tapi kenapa adanya trigonometri? Trigonometri dia untuk menyelesaikan bentuk segitiga. Okey. Jadi trigonometri yang kita nak belajar pada malam ini adalah berkaitan dengan bentuk segitiga. Segitiga ni dia ada 3 jenis. Sudut capah, sudut tirus, sudut tegak. Tapi cikgu nak terang sudut capah, sudut tirus, sudut tegak. Cikgu nak terus masuk kepada trigonometri hanya digunakan untuk yang bersudut tegak. Jadi trigonometri dia punya segitiga adalah digunakan pada segitiga bersudut tegak. Kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil apa? Kita panggil right angle triangle. Right angle triangle. Apa tu? Apa tu? Triangle ataupun segitiga bersudut tegak, kalau kita lukis dia punya segitiga, kita lukis dia punya segitiga, dia wajib, dia mesti ada 90 darjah. Kalau 90 darjah, dia mesti ada kotak ni. Tak kisah kalau segitiga tu terbalik ke, ataupun macam ni ke, ataupun macam ni ke, ataupun macam ni ke, selagi segitiga tu mempunyai 90 darjah, selagi 90 darjah tu ada dalam segitiga ni, kamu boleh pakai trigonometri. Segitiga dia ada besar, dia ada satu segitiga yang tak ada 90 darjah, dia jadi macam ni. Nampak ni besar. Yang ni kamu tak boleh pakai. Yang ni kamu tak boleh pakai. Dia ada kecil juga segitiga. Kecil juga segitiga macam mana? Macam ni. Okey. Yang ini pun kamu tak boleh pakai. Ini kita panggil dia sudut capah. Sebab apa? Sebab dia mencapah dekat sini. Dia membuka dekat situ. Yang ini kita panggil sudut tirus. Segitiga sudut tirus. Sebab apa? Dia memuncung dekat situ. Dia macam nak cium. Wah, macam tu. Sudut tirus. Tirus ni dia tajam. Dia tajam. Tapi capah dengan tirus nak buat apa? Capah dengan tirus tu ada dalam ADMAT. Kalau kamu nak selesaikan tu ada dalam ADMAT, pakai trigonometri juga. Tapi ingat, trigonometri yang kamu belajar pada petang ni untuk form 3 adalah hanya berkaitan dengan right angle triangle. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Alamak, 2 orang je, 3 orang je. Cikgu nak dengar lagi suara yang lain. Boleh faham ke?
Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey. Bila cikgu bercakap tentang segitiga bersudut tegak, apa formula yang kamu rasa kamu kena ada sebelum kamu masuk dalam trigonometri? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Apa formula yang kita kena tahu ataupun dia berkaitan untuk penyelesaian segitiga? Oh, tak Teorem ada. Pythagoras. Iya, betul. Siapa jawab tu? Okey, bagus, bagus. Okey. Yang kita boleh pakai juga untuk segitiga bersudut tegak. Yang kita boleh pakai juga untuk segitiga bersudut tegak. Nampak je 90 darjah. Ya, ada petak dekat situ. Kita boleh pakai satu lagi teorem. Iaitu kita panggil teorem Pythagoras. Pythagoras. Jadi kat sini kita ada C, A, B. B untuk base, C untuk panjang ni, A untuk tinggi dia. Jadi formula teorem Pythagoras adalah C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Jadi kamu kena ingat dia berkait. Kamu bila nampak satu soalan yang boleh pakai teorem Pythagoras, kamu pakai. Kamu kalau nampak satu soalan yang boleh pakai trigonometri, kamu pakai. Sebab apa? Sebab bila bercakap tentang segitiga bersudut tegak, dia ada dua teori yang kamu kena mahir. Yang pertama trigonometri, yang kedua teorem Pythagoras. Nanti cikgu akan kaitkan dalam latihan. Jadi teorem Pythagoras ni hanya untuk nilai panjang sisi. Nilai panjang sisi. Apa perbezaan dia? Perbezaan dia, teorem Pythagoras hanya digunakan untuk cari nilai panjang sisi. Nilai panjang dekat A apa, nilai panjang dekat C apa, nilai panjang dekat B apa. Teorem Pythagoras hanya boleh digunakan untuk mencari nilai panjang. Tetapi trigonometri dia boleh gunakan untuk dua perkara. Yang pertama, kita boleh guna trigonometri untuk mencari nilai panjang. Yang kedua, kita boleh guna trigonometri untuk mencari nilai sudut. Itulah lebihnya trigonometri nak dibandingkan dengan teorem Pythagoras. Sebab tu dalam teorem Pythagoras kita belajar dekat tingkatan 1. Kita belajar darjah 6 pun kita dah belajar teorem Pythagoras. Tapi dah masuk tingkatan 3, kita kena faham tentang trigonometri. Sebab apa? Sebab kita dah boleh main dengan sudut. Kita boleh bermain dengan sudut. Tapi jangan risau. Ingatlah apa yang kamu belajar untuk form 3 bab 5 ni, satu je bentuk dia. Bentuk dia adalah bentuk segitiga bersudut tegak. Ataupun dalam bahasa Inggeris dia kita panggil right angle triangle. Ni dia ada tolak dekat situ. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Kenapa Ustaz? Okey. Jadi cikgu harap semua orang faham dan sempat salin. Okey, dah salin belum apa yang cikgu ajar dekat depan ni? Dah. Okey, Okey, dalam dekat depan ni apa yang cikgu ajar kita tak masuk lagi. Ini mukadimah, orang kata ini adalah penggambaran awal. Okey, jadi cikgu nak teruskan. Cikgu nak teruskan. Okey, dalam trigonometri. Okey, masing-masing boleh tengok. Dalam trigonometri, kita tahu yang pertama dia ada sin. Ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil sinus. Okey. Yang kedua dia ada cos. Ataupun C, K jadi C. Dan akhir sekali tangent.
Okey, lepas sin mesti theta, lepas cos mesti theta, lepas tangent mesti theta. Apa formula sin, cos, tangent? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Afham. Afham boleh dengar ke suara cikgu Afham? Boleh. Afham, apa formula trigonometri ni? Apakah formula trigonometri ni? Ke tak tahu? Tak tahu cakap tak tahu. Alamak, tak tahu kan? Okey. Aulia pun tak tahu Aulia. Kalau untuk cos, sebelahan bahagi hipotenus. Okey. Kalau untuk tan, tentangan bagi sebelahan. Kan? Okey. Kalau untuk sinus, setangan bagi hipotenus. Okey. Okey, terima kasih. Okey, jadi untuk petang ni, cikgu nak semua orang ingat apa yang cikgu ajar. Dia punya formula. Yang pertama adalah soh. Yang kedua, formula dia adalah kah. Yang ketiga, formula dia adalah toa. Ingat tiga perkataan ni. Soh, kah, toa. Soh, kah, toa. Soh tu apa? Kah tu apa? Toa tu apa? Ingat bila orang cakap apa formula untuk trigonometri, betul dah apa Aulia cakap tu, yang kamu dah belajar tu semua betul. Tapi formula dia secara ringkas. Bila orang tanya trigonometri tu apa? Kamu jawab soh kah toa. Bila orang yang dah belajar matematik macam cikgu kan, cikgu guru kan, bila okey trigonometri tu apa? Ada budak jawab soh kah toa. Dalam fikiran cikgu, okey budak ni dah boleh faham dah apa aku nak ajar. Jadi dalam trigonometri dia ada tiga formula ni. Soh, kah, toa. Okey, jadi kita tengok kepada soh dulu. Kita tengok kepada soh dulu. Masing-masing boleh tengok. Okey, untuk soh. S ni apa? S ni adalah untuk sin. Lepas sin, mesti theta. Sama dengan O per H. Kita ambil huruf pertama untuk letak dekat atas, per dengan huruf nombor 2 letak dekat bawah. Okey, kah. K ni untuk apa? K ni untuk, ataupun cikgu cakap kalau dalam bahasa Inggeris, cas. Cas. Okey. Kah. Kah dekat sini adalah membawa maksud cos. Lepas cos wajib theta. Lepas tu dia sebut huruf apa? Dia sebut huruf A. Jadi kita tulis A dekat atas. Per dengan lepas tu dia sebut huruf kedua huruf H. Ni huruf pertama, ni huruf kedua. Jadi huruf pertama A, huruf kedua H. Ingat ni betul-betul Okey, akhir sekali toa. Toa dia mula dengan T. Jadi bila dia mula dengan T, bermaksud dia bercakap tentang tangent. Tangent theta. O disebut O. O sebagai huruf pertama, jadi O letak dekat atas. Per A. A letak dekat bawah. O A. Jadi inilah formula dia. Sin, cos, tangent. Sin, soh. Cos, kah. Dan tangent, toa. Okey, jadi dekat sini dia ada 3 huruf yang main peranan. Okey, kalau dekat sin dia ada O dengan H. Kalau dekat cos dia ada A dengan H. Ni A, ini H. Kalau untuk tangent dia ada O dengan A. O dengan A. Jadi kita boleh nampak dekat sini dia ada 3 huruf iaitu O. O ni yang pertama. Lepas tu A. A ni yang kedua. Akhir sekali H. H ni yang ketiga. Masing-masing sila salin. O ni apa? O ni apa? O ni OAH ni dia dalam bahasa Inggeris. O ni maksudnya opposite. Opposite. Ataupun dalam bahasa Melayu dia berhadapan. Berhadapan. A tu apa? A tu dalam bahasa Inggeris kita panggil adjacent. Adjacent.
Dalam bahasa Melayu kita panggil bersebelahan. Okey. Akhir sekali H ni apa? H ni hypotenuse. Dalam bahasa Melayu hypotenuse. Bukan hypotenuse tu, hypotenuse je lah. Hypotenuse. O, E dengan H. Hypotenuse. Bukan hippo. Hippo tu yang makan buah banyak tu. Okey. Hippo tu yang bila dia tenganga tu, besar sikit nganga dia. Inilah O dia. Inilah A dia. Inilah H dia. Cikgu ulang lagi sekali. Inilah O dia. Inilah A dia. Inilah H dia. Jadi apa OAH tu? Jadi masing-masing boleh tengoklah dekat depan. Kita ni kelas kita 2 jam sahaja. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Okey, ini segitiga kita. Okey. Ini pun adalah segitiga kita. Cikgu ambil bentuk yang sama. Cikgu ambil bentuk yang sama. Cikgu nak kamu faham. Cikgu dah bagi ajar kamu tentang formula trigonometri. Sohkah toa. Sekarang cikgu nak ajar kamu kedudukan O kat mana, kedudukan A kat mana, kedudukan H dekat mana. Okey, fokus Okey, tengah fokus ke? Cikgu nak dengar suara sikit. Ya. Seorang je. Yang lain cikgu nak dengar suara. Ya. Okey, bagus. Okey, sekarang bila kita dah tahu OAH, kita dah tahu OAH, kita nak belajar ni sin theta O per H, cos theta A per H, tangent theta O per A. Apa tu? Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Yang pertama sekali, cikgu kan dah terang untuk trigonometri hanya diguna pakai dalam segitiga bersudut tegak. Apa maksud segitiga bersudut tegak ataupun dalam bahasa Inggeris dia right angle triangle? Apa maksud right angle triangle dengan segitiga bersudut tegak? Maksudnya dalam segitiga tu mesti ada 90 degree. Mesti ada 90 darjah. Mesti ada 90 darjah. Jadi bila cikgu cakap dia ada 90 darjah, jadi itu yang pertama. Okey, ini cikgu bubuh nama A, B, C. A, B, C. Tengok betul-betul. Okey, yang pertama, kalau kamu nak tulis kedudukan, kamu buat kedudukan H dulu. H ni apa? H ni adalah yang paling panjang. Yang paling panjang. Kalau kita tengok dekat kedua-dua segitiga ni, apakah jarak yang paling panjang? AB ke AC ke BC? AB. Ya, AB. AB. Jadi dekat sini kita namakan dia H. Jadi dekat sini H kita ataupun hypotenuse kita adalah H. Jadi itulah. Dan AB ni kamu kena faham dia berhadapan ataupun dia bertentangan dengan sudut 90 darjah tu. Kamu akan nampak sudut 90 darjah tu. Kod-kod lah kalau kamu tengok triangle tu dia pusing terbalik. Soalan boleh jadi macam-macam. Soalan boleh jadi macam-macam. Cara nak cari H ni kat mana? Cari yang paling panjang. Cikgu tak nampak lah yang paling panjang. Kalau tak jumpa yang paling panjang, kamu cari 90 darjah. Yang berhadapan dengan 90 darjah ni adalah dia punya H. Jelas ke untuk hypotenuse? Boleh faham? Jelas. Okey, bagus. Okey, bagus. Okey, yang kedua. Kita hypotenuse dah selesai. Sekarang kita nak O dengan A. Okey, O dengan A, dia tak macam hypotenuse. Hypotenuse dia tetap dekat situ. Dia tak bergerak. Tapi O dengan A dia bergerak. Macam mana? O dengan A bergantung kepada sudut. Kalaulah sudut kita dekat sini, cikgu buat warna merah. Kalau sudut kita dekat sini, nampak ni? O kita. O kita adalah yang berhadapan dengan sudut. Iaitu B ke C. Ini adalah O kita. Kalau sudut kita dekat atas, O kita bukan BC. Dia ambil yang berhadapan.
O kita adalah AC. Itu cara dia. Akhir sekali, bila kita dah nampak HO, akhir sekali yang bersebelahan, yang adjacent dengan nilai sudut. Okey, ni sudut. Ambil yang bersebelahan dia. Dia corner ke tepi. Jadi yang bersebelahan, kita akan nampak yang bersebelahan dengan sudut adalah untuk segitiga yang pertama adalah AC. Jadi inilah adjacent dia. Tetapi kalau sudut dia dekat atas ni, yang bersebelahan dengan dia adalah BC. Ini kena ingat betul-betul. Ramai sangat confuse. Kamu kena faham. Kedudukan O dengan A adalah bergantung kepada sudut. Kalau kita tengok kalau sudut kita dekat belah bawah, sudut kita duduk belah bawah, O kita jadi BC. O tu maksud apa? O tu maksud opposite. Dia berhadapan. Nampak ni? Cikgu tengah opposite dengan kamu. Cikgu tengah berhadapan dengan kamu. Jadi, jarak panjang panjang sisi BC ni, dia berhadapan dengan sudut. Jadi, bila dia berhadapan dengan sudut, BC kita jadi O. Kalau sudut dia dekat atas, O kita jadi AC. Dia berhadapan dengan sudut. Jadi ingat, nak selesaikan apa-apa soalan trigonometri, kamu kena tulis kedudukan OAH dengan betul. H tu apa? H tu yang paling panjang. O tu apa? O tu yang berhadapan dengan sudut. A tu apa? A tu yang duduk sebelah-sebelah dengan sudut. Jelas ke semua? Jelas. Okey. Jadi sebelum kita masuk kiraan, sebelum kita masuk kiraan, macam mana apa masuk kiraan tu? Pengiraan. Kita akan training dulu kedudukan sudut. Sebab apa? Sebab ada soalan dia minta sin theta. Ada soalan dia minta sin theta, cos theta, tangent theta. Dia tak minta apa? Dia tak minta panjang sisi, dia tak minta sudut. Dia minta sekali dengan sin theta. Okey. Jadi masing-masing ada worksheet cikgu suruh print. Ada yang tak print. Okey. Jadi dekat sini kita nak nampak. Okey, jadi kamu boleh buka worksheet yang kamu dah print ataupun kod-kod lah. Kod-kod yang masih belum print lagi boleh tengok dekat depan. Okey, jadi kita nak training apa ni? Kita nak berlatih, kita nak buat latihan tentang penggunaan dekat mana sudut tu. Okey, jadi kita tengok nombor 1. Sebelum tu, dah salin ke belum dekat depan ni? Dah. Okey, bagus. Okey, bagi yang belum salin, bagi yang tak sempat salin, okey, bagi yang tak sempat salin, sila screenshot ataupun cikgu bantu kamu sekejap, cikgu ambil gambar untuk send dalam grup. Okey, sebab apa? Sebab kita punya latihan hari ni berdasarkan nota yang cikgu beri dekat depan. Okey, cikgu punya kamera ni kamera buruk sikit. Phone lama. Jadi cikgu minta maaf. Kalaulah buruk, cikgu dah cuba dah untuk orang kata apa? Untuk bagi HD. Okey. Kita bagi HD Cikgu punya HD tak nampak HD. Tu yang masalahnya tu. Okey. Okey, dapat tak dalam WhatsApp group? Dapat. Okey, bagus. Okey. Okey, jadi kita pergi proceed kepada latihan. Kita fokus kita punya kedudukan dulu. Kita fokus kepada kita punya kedudukan dulu. Okey, insya-Allah. Okey. InsyaAllah nanti cikgu habiskanlah. Okey, jadi dekat sini nombor 1. Cikgu nak masing-masing buat macam yang cikgu buat. Okey, sekarang buat nombor 1 dengan nombor 2. Yang lain cikgu akan tunjukkanlah contoh nombor 1 dengan nombor 2 ni macam mana nak buat. Yang kamu kena tengok ni macam mana cikgu buat je. Okey, nombor 1 tangent A. Tangent A, kamu fokus kepada huruf A. Tangent A. Cikgu ajar satu-satu ni. Apa maksud tangent A? Maksudnya sudut dia
Ingat, lepas trigonometri, dia mesti bercakap tentang sudut. Jadi, apa ni maksud dia? Maksudnya tangent, sudut dia dekat huruf A. Maksudnya sudut dia dekat sini. Tu yang pertama. Sebab apa? Dia buat A. Jadi, kita buat dekat huruf A. Okey, kita ingat balik formula. Sohkah toa? Sohkah toa? Kalau dia tangent, cari yang mula dengan T. Iaitu formula kita adalah toa. Toa. Jadi T adalah untuk tangent A. Sama dengan O. Berhadapan dengan sudut. Yang berhadapan dengan sudut adalah O. Jadi dekat sini kita boleh nampak O kita adalah opposite. Opposite kita adalah 30. Jadi kamu letak 30 per A. A kita yang duduk bersebelahan dengan sudut. Bersebelahan dengan sudut. Jadi A kita dekat belah bawah. A kita tunjuk apa? 16. Jadi kita tulis 16 dekat sini. Tu cara dia. Okey, tangent A sama dengan kamu buat je dalam kalkulator 30 per 16. Kalkulator akan bagi jawapan yang paling singkat. Yang paling mudah. Jangan ambil ada pecahan besar tau. Ambil 15 per 8. Inilah jawapan untuk tangent A. Jelas ke nombor 1? Boleh faham ke? Boleh. Okey, yang lain tak faham, tak apa. Tengok dekat depan. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan nombor 2. Cikgu akan tunjuk soalan nombor 2. Cos C. Maksud kita sekarang sudut kita dekat C. Okey, kita letak sudut kita dekat C. Okey, ini adalah sudut kita. Okey. Step dia. Step dia. Ini cikgu tunjuk. Okey, jadi cikgu nak kamu ikut step dia. Step dia, kamu buat dulu. Mana satu OAH untuk nombor 2. Bila kamu dah letak C, kenapa cikgu bulatkan C? Sebab sudut kita dekat sini sekarang. Okey, step yang pertama, cari H. H ni yang paling panjang. Ataupun yang berhadapan dengan 90 darjah. Jadi, H dia adalah A ke C. Nampak ni, A ke C. H dia adalah A ke C. Okey. Yang berhadapan dengan sudut kita adalah OAB. O kita. Yang berhadapan dengan sudut. Berhadapan dengan sudut C ni adalah O. Sebab tu namanya opposite. Jadi O kita adalah AB. Akhir sekali, yang bersebelahan ataupun adjacent A kita, iaitu CB. Kita namakan dulu. H dia apa, O dia apa, A dia apa. Kita letak dulu H kat mana, O kat mana, A kat mana. Jelas ke semua? Boleh faham step yang pertama? Boleh. Okey, bagus. Step yang kedua, masukkan formula. Masukkan formula. Ingatlah formula yang cikgu ajar tadi. Apa? Formula yang cikgu ajar, sohkah toa. Sohkah toa. Jadi bila dia mula dengan cos, maksudnya kita pakai kah. Kita pakai kah. K kita. K kita adalah cos. Theta. Theta kita sekarang dekat C. Okey. Cos theta C. Sama dengan A. A kita adalah, nampak ni A kita. A kita. A kita adalah CB. Jadi dekat sini kita boleh ambil 12. Dan H kita adalah CA. Kita dapat dia 15. Inilah jawapan dia. Boleh faham ke semua? Boleh. Okey, bagus. Bagus. Jadi kena letakkan tempat tu dengan betul. Kena letakkan tempat tu dengan betul. Salin, cikgu akan tunjuk lagi 2 contoh. Cikgu akan tunjukkan lagi 2 contoh. Takut ada yang tak faham ataupun terlos. Maklumlah kelas petang, cikgu kena terang lagi sekali. Tak apa, cikgu okey. Okey, boleh cikgu proceed lagi 2 contoh? Boleh. Okey, baik. Okey, kita pergi kepada ni sin C. Okey, sin Z dengan sin C. Okey, nombor 3. Kita tengok kepada soalan nombor 3 dulu. Okey, step kita yang pertama
adalah kita cari. Kita tentukan kedudukan HOA. Kamu nak tentukan kedudukan HOA ni, kamu kena tahu sudut dia dekat mana. Jadi bila dia cakap sin Z, maksudnya sudut kita dekat Z. Ni sudut kita sekarang. Jadi, isi H dulu. H tu adalah yang paling panjang. Nampak? ZX. Ini adalah H dia. Okey, opposite yang berhadapan dengan kita punya sudut, iaitu adalah XY. Jadi dekat sini adalah O kita. Dan A yang duduk bersebelahan dengan sudut. Jadi inilah A kita. Jadi kita dah tentukan mana satu H, mana satu O, mana satu A. Lepas tu kita buat apa? Ingat formula cikgu. Soh kah toa. Soh kah toa. Kalau dia mula dengan sin, maksudnya kita pakai soh. Kenapa soh? Sebab apa? S ni adalah untuk sin. Sin theta. Theta kita Z. Z. Sama dengan O. O kita dekat XY iaitu 12. Letak 12 per H kita apa? H kita ZX iaitu 20. Inilah jawapan dia. Boleh kecilkan, boleh tak payah kecilkan pun tak apa. Jelas ke? Boleh faham ke semua? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Cikgu harap jelas lah. Cikgu jauh ni. Macam apa? Macam mak ayah yang berjauhan je. Okey. Jadi dekat sini nombor 3 ni yang pertama tadi cikgu tunjuk contoh tangent. Yang kedua cikgu tunjuk contoh cos. Dan yang ketiga cikgu tunjuk contoh sin. Step dia sama. Cari dulu HOA dia dekat mana. Nak cari HOA kamu kena tahu sudut dia sudut dekat mana. Lepas tu barulah kamu ingat balik formula. Kalau sin soh. Kalau cos kah. Kalau tangent toa. Okey, jadi kita akan buat latihan dekat sini. Okey, cikgu akan buat latihan dekat sini. Okey, kita ambil 6 soalan. Okey, cikgu bagi masa kamu buat 9 sampai 14. Senang je, soalan dia senang je. Buat nombor 9 sampai 14. Okey, buat je. Lepas tu hantar dekat WhatsApp cikgu. Dan jangan risau. Kita akan buat sama-sama lepas tu. Boleh ke semua? Nak dengar suara sikit boleh ke? Boleh. Okey, bagus. Okey, ni cikgu dah suruh print tau. Cikgu harap kamu print lah. Okey, cikgu bagi 6 minit. Satu soalan 1 minit. Sebab senang je. Kita belajar yang asas. Kita kukuh yang asas. Minggu depan, kita pergi kepada penyelesaian soalan yang kompleks.
Okay, ada soalan tanya je tau. Jangan diam. Okay, 4 minit lagi. Okay, cikgu bagi masa tau. Okay, bagus. Okay, tak apa, tak apa. Tak sempat nak print. Nanti, tak apa, jangan risau. Nanti cikgu tunjuk jalan kerja dia. Okay, lagi 2 minit. Lagi 2 minit. Cikgu masih menunggu. Ingat tahu, penting tahu yang ni. Sebab kalau step pertama kamu dah salah, yang lain pun kamu salah. Okay, hantar je dekat cikgu. Hantar je dekat cikgu. Okay, 1 minit lagi. Cikgu tunggu. Waalaikumsalam. Okay, bagus.
Okey, habis sudah masa. Okey, jadi step pertama ni cikgu bagi kamu masa yang panjang. 6 minit tu dalam kelas cikgu kira panjang lah. Sebab apa? Sebab dalam kelas cikgu ni cikgu suka bercakap dan cikgu suka untuk menerangkan. Cikgu tak suka duduk diam. Tapi ingat apa-apa yang pertama sekali kalau kita salah step yang pertama sekali tak payah nak pandang step yang seterusnya. Sebab apa? Kalau step pertama dah salah, pemeriksa boleh terus pangkah je yang bawah. Jadi dekat sini kenapa cikgu suruh jawab 9 sampai 14? Cikgu nak suruh kamu jawab sampai 9 sampai 12. Tapi di 9 sampai 12 hanya ada sin dengan cos. Jadi cikgu nampaklah 14 dekat situ. 14 dekat situ tu kan tangent. Okey, jadi kita masukkan sekali tangent dia. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Boleh ke cikgu mula jawab 9, 10, 11, 12 dulu? Boleh. Okey, baik. Okey, bagus. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan terangkan nombor 9. Apa yang kita nak belajar ni? Kita nak belajar cara nak tengok kedudukan H, hypotenuse, kedudukan A, adjacent ataupun bersebelahan, dan O, opposite. Jadi benda ni penting, penting. Okey, yang pertama sekali nombor 9. Kita selesaikan nombor 9, kita tengok dulu kedudukan HOA dia. Okey, 9 cos A bermakna sudut kita dekat sini adalah pada dia jatuh dekat huruf A. Sebab apa? Sebab dia bercakap tentang A. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, ingat apa-apa nak cari HOA, kamu cari H dulu. Cari H yang paling panjang. Ada orang dia tak faham yang paling panjang ni yang mana. Okey, ni dia dah nampak dah 45 ni kan paling panjang. 45, 27, 36 tu panjang sisi. Jadi dekat sini kalaulah dia tak bagi panjang sisi, kamu tengok 90 darjah tu dekat mana. Yang berhadapan dengan 90 darjah ni adalah semestinya yang paling panjang. Jadi H kita dekat bawah ni, iaitu C ke A. Kemudian ingat H kita dah buat, A, O pula. Kalau sudut kita dekat A yang berhadapan dengan A adalah pandang depan. Berhadapan maksudnya kamu pandang depan. Okey, sudut dekat A kamu pandang depan, kamu nampak BC. Jadi dekat sini adalah A dia. Dan A pula O dia, O dia. O dia. Opposite. Opposite ni maksudnya berhadapan. Okey, akhir sekali daripada sudut dekat A ni kita boleh tentukan kita punya adjacent. Jadi adjacent dia duduk sebelah-sebelah. Ini sudut, ini sebelah dia. Jadi A dia adalah BA. Bila kita dah tentukan HOA, kita tengok dia punya formula. Formula dia cos. Cos kita pakai kah. Jadi bila dia pakai K, K ni adalah untuk cos lah. Cos A. Cos A. Bersama dengan A. Dia sebut A dulu. A kita berapa? Kita tengok A kita BA ni. A kita 36. Tulis 36. H kita apa? H kita CA. Iaitu H kita 45/45. Inilah jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Cikgu harap jelaslah. Okey, untuk yang ni kamu boleh kecikkan. Kamu boleh kecikkan. Cos A sama dengan 4/5 sifar 9. Okey. Okey, habis untuk nombor 9. Kalau kamu dah jawab, sini pun betul, sini pun betul. Okey. Jadi kalau boleh kecikkanlah. Tapi yang ni, ini jawapan sini je lah. Cikgu ambil jawapan sini je lah. Tak apalah nanti kamu pening. 36/45 tu dah kira betul lah. Tak payahlah kecikkan. Nanti cikgu ajar time masuk nisbah, cikgu ajar kenapa kecil besar tu. Itu nanti. Jadi 36 ni panjang. 45 ni panjang. Panjang apa? Panjang sisi. Jadi kita boleh simpulkan apa? HOA adalah panjang sisi segitiga. Jadi panjang tu tak payah kecikkan. Tu hujah cikgu.
Bila nak kecilkan? Bila cikgu nak terang tentang nisbah ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil ratio. Okey. Jadi inilah jawapan untuk nombor 9. Tak payah kecilkan. Okey, nombor 10 cos Z. Maksudnya kita punya sudut dekat Z. Okey, tengok kita punya sudut dekat Z. Kita buat dulu mana satu H, mana satu O, mana satu A. H, O, A. Ingat, cari H dulu. H tu yang paling panjang. Yang paling panjang mesti berhadapan dengan 90 darjah. Jadi H kita di sini. Jelas ke untuk H? Boleh faham ke untuk H? Nak dengar suara sikit semua? Jelas ke untuk Boleh. H? Yes. Okey, bagus. Okey, H dah selesai. O pula. O ni kita tengok sudut, kita tengok yang berhadapan dengan sudut. Jadi berhadapan dengan sudut adalah panjang YX. Jadi sini adalah O kita. Akhir sekali A. A kita daripada sudut dia duduk sebelah. Jadi A kita adalah YZ. Bila kamu dah tentukan kat mana H, dekat mana O, dekat mana A, baru kita masuk ke dalam formula. Kalau dia pakai cos, kita pakai kah. Ingat tu, kalau kita pakai cos, dia pakai kah. Jadi kah ni apa? Kah ni, K ni adalah untuk cos theta. Cos theta sama dengan A. A tu apa? A dia 15. Tulis sahaja 15. H dia apa? H dia 25. Inilah jawapan dia. Tak payah kecilkan. Cos theta sama dengan 15/25. Boleh faham ke nombor 10? Boleh. Okey, bagus. Siapa yang tak faham ataupun tak tahu cara nak selesaikan, sila salin. Sila salin dan buat. Sebab apa? Ini bab ni kamu jumpa balik form 5. Okey. Sin Z nombor 11. Sin Z maksudnya sudut kita dekat Z. Sudut kita dekat Z. Namakan dulu H dia. H. Namakan pula O dia. Lepas tu A dia. Okey. H dia. Daripada sudut 90 darjah ni, cikgu buat warna lain supaya kamu nampak yang H ni, dia tengok sudut yang 90 darjah. Mesti ada 90 darjah. Confirm. Sebab apa? 90 darjah. Sudut yang kita belajar. Tiga kita belajar adalah sudut 90 darjah. Jadi dekat sini, ini adalah H dia. Cikgu buat warna lain ni supaya kamu nampak. Nak cari H, dia tak ikut sudut. Tapi kedudukan O dengan A adalah dia berpandukan sudut Z. H tak bergantung kepada sudut Z. H bergantung kepada di mana 90 darjah tu. Untuk kedudukan O dengan A, dia bergantung kepada sudut Z. Jadi bila dia berhadapan, kamu boleh tengok dekat sini. Bila dia berhadapan, XY. Z berhadapan dengan XY. Sudut dekat Z berhadapan dengan XY. Jadi bila berhadapan, kita panggil dia O. Akhir sekali, bersebelahan kita panggil dia A. Kita tengok formula kita sin Z. Bila kita pakai sin, kita kena ingat SOH. Bila SOH, S-O-H. S untuk dekat depan sekali untuk sin Z. Sin Z. O dia adalah 18. Nampak ni 18. H dia adalah 30/30. Inilah jawapan nombor 11. Okey, nombor 12. Sin C. Okey, sudut dia dekat sini. Sudut dia dekat sini. Sebab tu cikgu cakap, segitiga ni dia boleh terbalik. Tunggang, terbalik, tunggang, terbalik. Kadang-kadang kita tak nampak H tu. Walaupun kita tahu H tu paling panjang, tapi bila dia tunggang, terbalik, kita tak boleh nak confirmkan. Jadi, cara mudah untuk confirmkan H tu dekat mana, kamu cari 90 darjah. Yang berhadapan dengan 90 darjah tu adalah H dia. Lepas tu daripada sudut tu baru kamu tentukan mana O dia. O dia berhadapan dengan sudut C adalah BA. Jadi ini adalah O dia. Ini adalah O. Okey, akhir sekali sini adalah A dia. Nampak tu? Hati-hati dalam tentukan dekat mana HOA. Sebab tu penentu jawapan kamu betul ataupun salah. Okey, sin. Bila dia cakap sin, SOH. Okey, S untuk sin. Sin apa? Sin C. O dia apa? O dia 36. Per dengan H dia. H dia 45.
Ni jawapan dia. Jelas ke soalan nombor 12? Boleh faham ke semua? Boleh. Okey, bagus. Okey. Habis. Cikgu nak padam semua. Okey, ambil gambar lu bagi yang tak sempat. Tak sempat nak selesaikan ataupun betul-betul tak tahulah cara nak selesaikan. Ambil gambar. Ambil gambar. Okey, tak apa tak sempat print. Okey, okey, untuk print tu sebenarnya cikgu dah ada dah worksheet cikgu. Cikgu untuk print tu untuk memudahkan urusan kamu sahaja. Okey, habis nombor 9 sampai 12. Kita akan terus kepada nombor 13 dan 14. Okey, lepas ni kita dah buat untuk cara cari sudut dan cari panjang sisi. Okey, 13. Kita pergi kepada 13. Cos X. Cos X dia dekat sini. Cos X dia dekat sini. Jadi bila dia cos X, sudut dia jatuh dekat X. Cari H dekat mana, O dekat mana, A dekat mana. H tu hypotenuse. Jadi jangan tengok X punya sudut. H tu kita tengok sudut 90 darjah. Yang berhadapan dengan 90 darjah ni, inilah H dia. Tapi untuk opposite dengan adjacent, maksud opposite ni apa? Maksudnya berhadapan. Kita buat O dulu. Cikgu selesa buat O. Kalau kamu selesa buat A, tak ada masalah. Cikgu suka buat O. Ataupun yang berhadapan. X, cikgu boleh nampak. Senang cikgu nak nampak O dia dekat sini. Yang berhadapan dengan ni adalah YZ. Dan akhir sekali A. A kita dekat bawah. XY. Jadi kita dah tentukan. Ingat, tentukan elok-elok dekat mana H dia, O dia, A dia. Jadi cos, C, kah. Kah. Ingat, soh, kah, toa. Bila dia pakai cos, kah. Kah ni maksudnya apa? Cos theta. Theta kita adalah theta X. Sama dengan A. A kita adalah 8. Nampak? Ni A. Lepas tu dia buat 8. Okey. 8 per dengan H. H kita 17. 8 per 17. Ini jawapan nombor 13. Okey, akhir sekali kita pergi kepada 14 iaitu tangent A. Kita pergi kepada tangent A. Okey, kita nak pergi kepada tangent A. Kita tengok ni A. Maksudnya kamu kena cari H O A dekat mana? Okey, jadi bila dia sebut A, maksudnya sudut kita ada jatuh pada bucu A. Okey. Jadinya bila bucu jatuh dekat A, kita selesaikan H dulu. H tu tak bersangkut pun dengan bucu A. Dia bersangkut dengan bucu yang ada 90 darjah. Jadi yang ada 90 darjah ni 50. Jadi ini adalah H kita. Itu cara nak senang tengok H kita. Untuk O, ambil sudut A, kamu pergi tengok apa depan dia, CB. Jadi ini adalah O dia, CB. Okey, untuk A yang bersebelahan. Yang bersebelahan. Kalau kita tak faham, kita nampak bersebelahan dia si A. Salah. Sebab apa? Sebab kita dah tengok sudut 90 darjah. Jadi, kamu patah balik kona tu. Yang bersebelahan dengan dia adalah sebelah sana. Jadi, ini adalah A dia. Ingat tu cara dia. Sebab tu cikgu suruh kamu cari H dulu. Sebab apa? Kamu possibility untuk tertukar H dengan O tu tinggi. H dengan A. Hypotenuse dengan adjacent. Adjacent tu maksudnya bersebelahan. Opposite jaranglah orang tertukar. Sebab opposite ni dia berhadapan. Okey, tangent. Tangent ni formula dia toa. Ingat, soh kah toa? Tangent, toa. Kenapa toa? Sebab dia mula dengan T. Jadi T dekat sini adalah tangent A sama dengan O. O dia apa? O dia 30 per dengan A. A dia 40. Jadi inilah jawapan tangent A. Boleh faham ke semua? Boleh. Okey, bagus. Kedudukan tu sangat-sangatlah penting. Bagi yang tak sempat nak salin. Tak sempat nak buat. Okey, sila ambil gambar dan salin nanti. Yang nota-nota, yang latihan-latihan semua yang kita dah buat sama-sama ni, kita
print. Kita simpan dalam buku kita. Okey, 13 dan 14 selesai. Cikgu lagi makan cikgu? Oh, dah selesai lah? Makan, dah makan kan? Oh, cikgu suruh. Okey, habis. Sekarang ni, untuk hari ni kita pergi kepada cara nak cari sudut pula. Cikgu ada masa sejam suku lagi. Jadi kita pergi kepada cara nak cari sudut. Okey, cara nak cari sudut ni kita ambil satu segitiga lah. Segitiga apa yang best? Yang nampak sikit. Okey. Sin Z. Okey, jadi masing-masing kita akan pergi kepada kita punya topik hari ni. Kita punya topik kita dah tentukan HOA dia. Kita punya kelas ni nak habis dah. Kamu jangan risau. Okey. Jadi, sebelum cikgu nak habiskan ni, cikgu nak ajar kamu cara nak cari sudut. Ataupun dalam bahasa Inggeris, cara nak cari angle. Okey. Okey, cikgu nak dengar suara sikit. Ada orang tak kat sini? Ada. Okey, Ada. bagus. Okey, bagus. Okey, jadi sekarang ni cikgu nak cari sudut. Kita nak cari sudut menggunakan ketiga-tiga. Cikgu akan buat dekat depan. Pastikan sepanjang cikgu buat kamu salin. Okey, cikgu akan gunakan soh kah toa. Tiga-tiga cikgu gunakan. Tiga-tiga cikgu gunakan. Cikgu nak kaitkan. Okey, sekarang sudut yang cikgu nak cari sudut dekat Z. Step pertama, bila kamu nak cari sudut, bila kamu nak selesaikan soalan trigonometri, perkara pertama, perkara yang paling penting adalah kamu kena tentukan dekat mana H, dekat mana O, dekat mana A. Sila salin. Jadi H kita, ni H kita, kenapa H kita 30? Sebab dia berhadapan dengan 90 darjah. Ataupun dia yang paling panjang antara ketiga-tiga panjang sisi. Okey, untuk O berhadapan dengan Z ni adalah XY. Jadi ini adalah O kita. Dan akhir sekali yang bersebelahan ini adalah A kita. Jelas ke HOA? Boleh faham ke macam mana cikgu dapat mana satu H, mana satu O dan mana satu A? Jelas. Faham. Okey, bagus. Okey, sekarang cikgu akan gunakan sudut Z. Kita akan gunakan sudut Z. Jadi dekat sini cikgu nak masing-masing ada kalkulator. Sebab tak ada lagi orang congak sin cos tangent. Kalau kamu boleh congak tu kira power lah. Sebab tak ada lagi orang congak sin 50 tiba-tiba kamu dapat jawapan. Tak ada lagi orang buat macam tu. Okey. Okey, jadi kita pergi kepada sin. Cikgu akan selesaikan cara nak cari theta ni menggunakan sin. Okey. Jadi bila cikgu pakai sin, maksudnya cikgu kena tahu formula dia. Bila dia mula dengan sin, formula dia adalah soh. Soh. Jadi sin S dekat depan ni adalah untuk sin. Theta. O ni. O. Huruf yang kedua ni. O per dengan H. Ni cara dia. Okey, jadi dekat sini cikgu guna sin. Cikgu guna sin. Okey, jadi sin theta. Masukkan maklumat. Maklumat kita sekarang adalah theta dekat Z. Sin Z sama dengan O. O dia apa? O dia 18. Per dengan H dia apa? H dia 30. Okey. Itulah cara dia. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Okey, jadi sekarang ni kita nak cari theta Z sahaja. Jadi cikgu nak kalau positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Bagus. Negatif pindah ke sebelah jadi apa? Positif. Okey. Pandai. Okey, kalau sin pindah ke sebelah dia jadi
sin negatif 1. 18/30. Macam mana nak tulis sin kuasa negatif 1 ni? Okey, masing-masing tekan kalkulator dengan cikgu sama-sama. Sekarang ni kita tekan shift. Lepas tu kamu tekan sin. Nanti kalkulator akan tunjuk. Mula-mula tekan shift. Lepas tu tekan sin. Kalkulator akan bagi kamu negatif 1 macam ni. Dapat tak semua? Boleh faham ke? Boleh. Dapat. Okey. Boleh. Sekarang ni cikgu cakap dalam kurungan. Buka kurungan sekarang. Buka kurungan. 18. Tulis 18 per. Per ni dekat ABC tu. Per dengan 30. Tulis sebiji macam dekat depan. 18/30. Itulah cara kita nak tekan kalkulator. Jadi, cuba tekan. Dapat berapa? 36.86. Okey, kita ambil 36, kita bundarkan 9 tu. 8, 7. 87. Okey, ini adalah jawapan dalam titik perpuluhan. Jadi ada soalan dia minta jawapan dalam titik perpuluhan. Ingat, ada soalan dia minta dalam darjah. Okey, semua dapat ke 36.86988 bla 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 bla? Dapat ke? Dapat. 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 Okey. Ini jawapan dalam perpuluhan. Perpuluhan. Macam mana nak dapat jawapan dalam darjah? Macam mana nak dapat jawapan dalam darjah? Okey. Ada soalan jadi cikgu ajarlah. Okey, cara dia, kamu cari dalam kalkulator kamu, dia ada tulis bulat, koma 3 kali. Dia dekat belah HYP. Okey, tekanlah benda tu. Nanti dia akan tunjuk jawapan dalam keadaan darjah. Ambil 2 sahaja. 36 darjah 52 minit. Inilah jawapan dia. Ni 11.63 tu tak nak tulis pun tak apa. Ini jawapan kalau dia minta dalam keadaan darjah. Kalau dia nak jawapan dalam keadaan darjah. Ini jawapan kalau dalam keadaan perpuluhan. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okay, bagus. Okey, dapat ke tekan kalkulator tu masing-masing? Dapat. Tak dapat bagi tahu cikgu. Cikgu tunggu kat WhatsApp. Kalau kod-kod kamu tak dapat ni, cikgu standby. Kenapa sin tu kena tukar jadi negatif? Kita tukar sin ataupun sin jadi negatif sebab kita pindahkan dia ke sebelah. Kita pindahkan sin ni ke sebelah, dia jadi shift sin. Kalau sin ni kita nak guna dekat sin Z, kita tak payah tekan shift. Ingat tu. Kalau kita nak pindahkan sin ke sebelah, bila kita nak pindahkan sin ke sebelah? Bila kita nak cari sudut. Okey, menjawab ke? Ada soalan tanya tau. Kalau nak tukar jadi darjah, tekan yang mana satu? Tekan yang simbol E ni. Ada soalan tanya kat WhatsApp, cikgu jawab. Okey. Habis. Okey, jadi inilah jawapan Z. Jawapan Z adalah 36.87. Ini dalam keadaan perpuluhan. Cikgu ambil perpuluhan. 36.87 darjah. Jelas ke semua? Jelas. Okey, ini kalau kita guna sin. Guna sin. Sekarang kita akan cari sudut. Menggunakan segitiga yang sama, kita nak tengok jawapan yang kita dapat guna cos sama tak? Jawapan dia dengan sin. Jadi sekarang cikgu akan ajar kamu guna cos pula. Cikgu nak ajar kamu guna cos. Kenapa cikgu nak buat ajar terang satu-satu? Kenapa cikgu tak buat sekali je? Cikgu nak bagi kamu faham. Kamu gunalah sin, kamu gunalah cos, kamu gunalah tangent sekalipun. Jawapan dia akan sama selagi konsep kamu betul. Okey. Jadi, yang paling penting adalah namakan HOA tu dekat mana. Okey, cos. Ingat formula dia. Kalau sin soh, kalau cos kah. Ingat tu betul-betul. Kah. Jadi, kah ni untuk apa? K dekat depan untuk cos. Cos apa? Cos Z sekarang ni. Cos theta A
per H. Itu maksudnya kah? Itulah maksud kah. Okey, masukkan formula. Masukkan nilai. Cos theta. Okey, A kita. Cos theta. Theta kita, sorry. Theta kita nak cari dekat Z sekarang. Okey, Z. Masukkan Z theta. Sama dengan A. A kita apa? A kita 24. Ni 24. 24 per H. H kita apa? H kita 30. Macam dekat sin ni, kita masukkan nilai. Kita pindahkan cos ni ke sebelah pula. Kenapa pindahkan cos ke sebelah? Sebab kita nak jawapan Z. Kita nak bagi Z tinggal sorang-sorang. Z tu adalah sudut Z. Kenapa sudut, cikgu? Kan cikgu dah bagi tahu. Selepas daripada sin, cos dan tangent, mesti sudut. Okey, jadi bila kita pindahkan cos masing-masing tekan kalkulator, kita tekan shift cos. Nanti dia akan tunjuk cos negatif 1 dalam kurungan 24 per 30. Okey, tekan shift cos dan buka kurungan 24 per 30. Okey, sekarang cikgu nak masing-masing tekan kalkulator. Berapa jawapan dia? Bagi tahu cikgu. Dapat berapa? 36.86. 36.869 kan cikgu bundarkan, cikgu akan dapat 36.87 juga. Ini jawapan dalam perpuluhan je lah. Cikgu ambil jawapan dalam perpuluhan. Darjah ni cikgu ajar sebab ada soalan minta dalam keadaan darjah. Jadi jawapan dekat sini sama sahaja jawapan dekat sini. Padahal kita pakai sin. Dekat sini kita pakai cos. Jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Okey. Jadi, akhir sekali kita pergi kepada tangent. Terima kasih. Okey, sekarang kita pakai tangent theta. Untuk tangent theta, dia punya formula dia adalah TOA. Sebab tu cikgu suruh kamu ingat sohkah TOA ni. Tangent dia. TOA ni apa maksudnya? Maksudnya tangent. Lepas tangent, lepas trigonometri, mesti theta. Sama dengan O per A. Okey, kita buat sama-sama. Tangent theta, masukkan nilai. Tangent theta, sekarang theta ni adalah Z. O dia apa? Buka balik. O dia ni, O dia adalah 18. 18 per A dia apa? A dia adalah 24. 18 per 24. Step yang sama. Step yang sama. Pindahkan tangent ke sebelah. Jadi dekat sini kamu akan dapat tangent negatif 1 dalam kurungan 18 per 24. Okey. Jadi cuba masing-masing tekan kalkulator. Pastikan ada kurungan. Per dengan 20. 18 per 24. Okey, dapat berapa jawapan? 36.8. Ya, 36.87 juga. Ini kat depan ni cikgu ajar apa? Cikgu ajar cara nak cari sudut. Jadi tak sempat kot hari ni kita pergi kepada panjang. Tengok dulu. Sekarang dah pukul 7. Cikgu nak juga kamu buat latihan. Nanti kamu tak nampak. Dalam matematik ni kalau cikgu terang, cikgu ajar. Cikgu tunjuk contoh, kamu buat latihan. Jadi dekat sini apa yang cikgu nak terangkan? Cara nak cari sudut. Guna sin. Cikgu guna sin dekat sini. Cikgu akan dapat jawapan yang ni. Cikgu guna cos dekat sini. Cikgu akan dapat jawapan yang ni. Cikgu guna tangent dekat sini. Cikgu dapat jawapan yang ni. Kalau kita tengok semua jawapan kita. Tak kisahlah kita guna sin ke. Tak kisahlah kita guna cos ke. Tak kisahlah kita guna tangent ke. Nilai kita, jawapan kita akan sama. Selagi konsep kita betul. Konsep dia dua je. Kamu susun HOA ni betul ke tak? Kamu susun formula ni betul ke tak? Tu je. Itu sahaja. Jelas ke semua yang cikgu tunjuk dekat depan ni? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Jadi cikgu harap yang ini, cikgu harap yang ini kamu boleh salin tahu. Kena salin yang ni. Kalau dekat sekolah kadang-kadang guru dia tak tunjuk macam mana nak guna sin cos tangent sekaligus. Jadi dekat sini cikgu tunjuk. Bukan sebab apa? Sebab guru dekat sekolah tak sempat, tak cukup masa. Mana ada masa 2 jam
Cikgu tuition ada masa 2 jam. Kadang-kadang cikgu dekat sekolah pun cikgu tak sempat 2 jam untuk nak fokus kepada semua benda. Okey, jadi yang ni dah salin. Cikgu bagi masa 1 minit untuk semua salin. Okey, sempat ke salin tu? Okey, ke tengah salin? Nak dengar suara sikit. Tengah salin ke? Ke dah selesai salin? Dah. Okey, bagus. Afham? Afham jelas ke Afham? Jelas. Okey, bagus. Okey, bagus. Okey, jadi sekarang ni kita buat latihan lah. Kita buat latihan nak cari sudut. Okey. Jadi cikgu harap sempat salin. Siapa yang tak sempat salin, cikgu ada ambil gambar. Tengok dekat WhatsApp group. Okey, habis. Jadi kita akan proceed kepada cara nak cari sudut. Kita akan tengok dekat depan ni. Okey, tengah tengok ke yang lain? Cikgu nak dengar suara sikit. Tengah. Okey. Jadi dekat sini cikgu akan tunjukkan soalan nombor 7. Cikgu akan tunjukkan soalan nombor 7. Jadi dekat sini cikgu ada ajar kamu. Cikgu akan ajar kamu. Okey, cara nak cari sudut. Step dia macam tadi. Yang pertama kamu cari H dia apa, kamu cari O dia apa, kamu cari A dia apa. Cari kedudukan dia dekat mana. Okey, jadi 90 darjah ni dekat sini. Yang berhadapan dengan 90 darjah ni adalah 55. Ini H. Okey. O dia apa? O dia yang berhadapan dengan sudut. Ini adalah O. Jadi yang ini adalah A dia. Jadi, dua nilai yang dia bagi dekat sini. Dia tak bagi dekat sini. Dia bagi nilai yang pertama dia bagi 55. Nilai yang kedua dia bagi 51. Nilai yang kelima, nilai yang pertama adalah tentang H, iaitu 55. Nilai yang kedua adalah tentang O, iaitu nilai 51. Dalam formula Toa. Kita nak pakai mana? Kita nak kena pakai yang ada nilai H dan ada nilai O. Kalau kita tengok Toa, nilai O dia ada. Jadi nilai A ni soalan tak bagi. Jadi kita tak boleh pakai Toa. Sebab apa? Sebab dia tak ada A. Jadi automatic tangent tak boleh pakai dekat soalan ni. Okey, kah pula. A dia tak bagi. Bila A dia tak bagi, automatic cos tak boleh pakai dekat soalan ni. Walaupun H dia bagi. Jadi sin, kalau untuk sin, O dia bagi, nilai O dia bagi, ada nilai O, nilai H pun dia bagi. Jadi dekat sini kita buat apa? Kita buatlah kita punya formula SOH. Pakailah SOH. Salin tahu ni tahu. Pakailah SOH. Okey, S yang dekat depan adalah untuk sin theta. Theta tu yang kita nak cari sekarang. O per H. O per H. Huruf pertama dekat atas, huruf kedua dekat bawah. Masukkan nilai dulu. Sin theta. O kita apa? O kita 51. Per dengan H kita apa? H kita 55. Nampak ni? 51 dengan 55. Jadi nak dapatkan jawapan ni, pindahkan macam tadi. Pindahkan sin ke sebelah sana. Tekan shift sin dalam kurungan 51 per 55. Okey, cuba tekan kalkulator. Sin dalam kurungan 51 per 55. Okey, dapat berapa? 68.01. Okey, pandai. Jadi, jawapan kita dekat sini adalah 68.01. Jadi, inilah darjah kita. 68.01 darjah. Itu cara nak cari sudut.
yang cikgu terang sin cos tangent tu, cikgu tunjuk satu benda yang tadi kan, yang tadi cikgu tunjuk satu benda, tak kisah kau nak pakai sin ke cos ke tangent, sekali konsep, selagi konsep tu betul, jawapan tu akan betul. Tapi yang cikgu ajar seterusnya sekarang ni adalah cikgu nak kamu faham bila nak pakai sin, bila nak pakai soh, bila nak pakai kah, bila nak pakai toa. Jadi jawapan ni lah jawapan nombor 7. Salin. Cikgu akan tunjuk pula contoh yang seterusnya. Kita ada masa 20 minit sahaja lagi. Kejap je. Tapi cikgu harap sangat kamu dapat faham apa yang cikgu ajar. Sebab dekat form 5 makin susah. Cikgu ni jujur lah. Siapa yang tak faham dekat form 3, form 5 dia susah. Okey, boleh cikgu teruskan kepada contoh yang seterusnya? Boleh. Okey, mantap. Okey, jadi kita pergi pula kepada contoh yang seterusnya. Contoh yang seterusnya cikgu buat nombor 11. Okey, tengok Okey, lepas ni kamu buat pula. Okey, nombor 11. Step pertama apa? Kamu cari H dekat mana? Kamu cari O dekat mana? Kamu cari A dekat mana? Okey, jadi bila dia berhadapan dengan 90 darjah ni, kamu kena ingat ini adalah H kamu. Sudut tu, sudut. Ni sudut kita ni sudut kita. Berhadapan dengan sudut kita, ni adalah O kita. Akhir sekali yang bersebelahan dengan sudut, ini adalah A kita. Ingat betul-betul langkah yang cikgu tunjuk tu. Jadi cikgu senaraikan. O kita adalah 29. A kita adalah 38. Nak pakai soh ke, kah ke, toa? Okey. Toa. Terima kasih. Oh, pandai. Toa. Okey. Okey, pandai. Soh, kah, toa. Jadi sekarang ni, kita pergi kepada soh. Kenapa tak pakai soh? Okey, kamu nampak ni H ni. Dia tak bagi H. Dia tak bagi nilai H. Automatik kamu tak boleh pakai soh. Kah, dia ada H. Jadi dekat sini dia ada H. Dia tak bagi soalan, tak bagi nilai H. Jadi tak boleh pakai kah. Sebab apa? Sebab dalam kah dia ada H. Dan dalam soh dia ada H. Jadi toa lah yang kamu boleh pakai. Ambil toa. Daripada toa ni keluarkan toa tu. T ni untuk apa? T ni untuk tangent. Tangent theta. O ni untuk apa? O per A. Sebab tu kamu kena ingat. Sebab tu cikgu cakap awal-awal. Siapa yang bila cikgu tanya trigonometri, dia terus sebut soh kah toa, maksudnya dia dah boleh jawab soalan-soalan macam ni. Okey. Jadi tangent theta, masukkan nilai O kita 29, A kita 38. Pindahkan tangent ke sebelah, jadi dia akan tekan shift tangent. Buka kurungan 29 per 38. Jadi cuba tekan kalkulator, dapat berapa? Okey, pandai. 37 poin cikgu bundakan terus. 37.35. Inilah jawapan nombor 11. Okey, untuk soalan ni, untuk worksheet yang cikgu bagi ni, kan nombor 11 ni jawapan dia 37.35 kan. Kamu boleh buka muka surat yang terakhir. Kamu boleh nampak jawapan dia ada bagi jawapan. Tadi kita dapat nombor 37 kan. Betul lah. Dia terus bundakan 37. Jawapan dia bundar 37. Kok kamu nak buat extra latihan. Okey. Tengok ni. Tadi kita buat nombor 7. Nombor 7 jawapan kita 68.01. Cek nombor 7. Okey, dekat sini kita dapat 68.01. Dia bundarkan jadi 68. Jadi betul lah. Jadi dekat sini kamu boleh cek. Worksheet yang cikgu bagi dekat sini. Kalau untuk yang tadi kamu boleh cek, kamu boleh cek. Cumanya jawapan untuk sin cos ni kamu ambil macam yang cikgu ajar. Okey, jadi kita ada lagi 15 minit. Sebab apa 5 minit tu cikgu nak buat rumusan. Okey. Jadi untuk soalan 11, jelas ke yang cikgu tunjuk? Boleh faham? Jelas. Okey. Okey, baik. Cikgu akan ambil gambar, cikgu send dekat WhatsApp lah. Okey. Ya, sorry ya. Kita manual je.
Phone pun bukan ni mahal-mahal. Okey. Berdasarkan contoh 7 dan 11. Cikgu tak boleh nak tunjuk contoh 7 dengan 11 tu. Sebab tu cikgu ambil gambar. Cikgu send dalam grup WhatsApp tau. Okey, jadi sekarang ni berdasarkan 2 contoh yang kita buat tadi, cikgu nak cikgu nak kamu semua cuba selesaikan soalan. Sekejap cikgu tengok. Okey, cuba buat soalan 15, 17. 15 dan 17. 15, 17, 19 lah. 15, 17 lah. 15, 17. Takut tak sempat. Buat je dulu. Ada soalan tanya dekat WhatsApp. Ada soalan tanya dekat WhatsApp. Kita kan ada WhatsApp. Okey, boleh ke cuba buat soalan 15 dan 17? Boleh. Okey, bagus. Okey, boleh tu kalau apa confuse, cikgu ada send ni dekat WhatsApp boleh tengok Okey, bagus. Oh, guna bahasa Melayu pun boleh, tak ada masalah. Kalau kita rasa kita selesa dengan guna bahasa Melayu, tak ada masalah. Boleh proceed dengan yang kita selesa. Yang cikgu ajar ni, ada juga student cikgu. Dia guna bahasa Melayu dulu masa cikgu belajar sekolah menengah, cikgu belajar bahasa Inggeris. Jadi tu yang timbulnya sohkah toah. Tiba-tiba dah jadi guru, cikgu kena mengajar bahasa Melayu. Ada perkara cikgu selesa berbahasa Melayu, ada subjek, ada topik cikgu selesa berbahasa Inggeris. Macam itulah dia jadinya. Dia jadi kucak-kacir sikit. Tapi ikut apa yang kita selesa. Ingatlah soh kah toah. Ingat betul-betul ini. Walaupun kamu sebut je soh kah toah, orang yang dah tahu tentang matematik, dia tahu. Kamu ni tengah bercakap tentang trigonometri. Boleh je guna BM. Jangan risau. Okay, senang je kan. Mantap.
Okey, bagus. Cepat pula. Patutnya cikgu bagi lagi 2 soalan tadi. Okey, tak apa. Kita tunggu. Ni kelas ramai-ramai jadi kita kena tunggu. Cikgu tunggu lagi 3 minit. Lagi 3 minit. Yang dah siap kalau nak try buat soalan lain pun boleh buat. Kalau yang dah siap tu kan. Cikgu kena tunggu bagi masa untuk kawan-kawan yang lain. Lain orang lain pace. Okey. Jadi yang dah siap tu nak buat soalan 16 dengan 18 pun boleh. Bagus. Cikgu demam sikit. Cikgu tak boleh nak reply satu-satu. Cikgu pening. Kalau ada soalan tanya dekat WhatsApp tau. Jadi tanya je, jangan malu-malu lah. Malu sesat jalan. Nak extension hawak boleh masuk ke kabel dah. Ada. Okay, 2 minit lagi. Okey, 1 minit lagi. Cikgu menunggu. Okey, habis sudah masa. Tengok ni. Cikgu kalau soalan macam ni wajib hilangkan point, ada point. Dia macam ni tau. Soalan dia cikgu tunjuk kat depan ni. Kalau kamu tengok. Kalau perpuluhan tak silap cikgu untuk dalam SPM. Dia ada format dia, cikgu lupa. Dia ada kalau untuk perpuluhan bercakap tentang area. Kena ada 2 titik perpuluhan. Kalau bercakap tentang sudut. Dia kena ada 2 ke 4, cikgu lupa. Tapi dalam SPM kau jangan bundarkan jadi satu nombor bulat tak apalah tu kamu baru form 3. Nanti kita refresh balik bahagian format. Okey. Dia ada format tau dalam SPM ni. Nak format marking dia. Okey. Jadi sebelum cikgu nak tamatkan kelas kita. Kita ada lagi 10 minit. Cikgu nak semua orang buka kamera. Okey, yang dah tutup kamera tu buka kamera. Cikgu tengah tengok ni. Boleh buka kamera masing-masing. Kita dah nak habis dah kelas kita.
Okey. Okey, jadi dekat sini yang pertama tentukan H mana, O mana, A mana. Untuk yang H kamu tengok 90 darjah. Dekat sini ini adalah H kita. Okey, O dengan A dia bergantung kepada sudut. Kalau sudut kita dekat sini, kita punya O adalah yang ini. Dan A kita adalah dekat sini. Jadi nak pakai soh ke, kah ke, toa. Okey, cikgu salin Cikgu nak bagi kamu nampak. Soh, kah, toa. Jadi sekarang nilai O dia tak bagi. Bila O dia tak bagi, kamu tak boleh pakai soh. Kamu tak boleh pakai toa. Jadi dekat sini kamu kena pakai kah. Jadi K ni untuk apa? K ni adalah untuk cos. Selepas daripada cos mesti theta. A per H. Okey, cos theta. Cos theta kita masukkan nilai A. A kita 8. A kita 8. Dan H kita adalah 17. Pindahkan cos tu ke sebelah. Kamu jangan kira 8 per 17 tau. Kamu jangan buat terus 8 per 17. Sebab apa kamu akan dapat jawapan yang berbeza kalau kamu terus buat 8 per 17 tu. Ya, kamu akan dapat jawapan yang berbeza. Beza sikit lah daripada segi perpuluhan. Sebab tu cikgu buat macam pindahkan kos dulu. Jangan selesaikan 8 bahagi 17. Jangan selesaikan. Okey. Kita selesaikan bila? Kita biar kos ni yang selesaikan sendiri. Jadi kita tekanlah kalkulator. Kita akan dapat 18 bahagi 17. Jadi dekat sini kita dapat 61.93 darjah. Kalau kamu tekan 8 per 17, kalau kita tekan 8 bahagi 17, kita akan dapat 0.4705882235. Jawapan kamu semua bergantung kepada sejauh mana titik perpuluhan tu ambil. Ada student dia ambil 0.47 saja. Ada student dia ambil 0.4705. Jadi jawapan dia akan berbeza. Jawapan akan berbeza. Jadi bila kamu buat 8 per 17 macam dalam kerja yang cikgu tunjuk dekat depan ni, jawapan ni macam ni je. Dia statik saja 61.93. Jelas ke semua untuk soalan ni? Boleh faham? Boleh. Okey, Boleh. bagus. Bagus. Okey, soalan kita yang terakhir, soalan nombor 17. Okey. Okey, soalan nombor 17 macam biasa, kita buat H kat mana, O kat mana, A kat mana. Okey, nampak je 90 darjah dekat sini, yang berhadapan dia adalah H. Okey, O dengan A bergantung kepada kedudukan sudut. Yang berhadapan ni kita panggil O, yang dekat sini kita buat A. Nak guna apa? Soh, kah, toa. Jadi sekarang ni nilai H dia tak bagi. Kamu tak boleh pakai soh, kamu tak boleh pakai kah. Jadi dekat sini kita pakai toa. Jadi toa T ni adalah untuk tangent theta sama dengan O per A. Masukkan nilai tangent theta sama dengan O. O kita 34. A kita 39. Pindahkan tangent ke sebelah. Kita akan dapat tangent negatif 1, 34 per 39. Jadi selesaikan macam mana? Selesaikan terus pakai kalkulator. Pastikan sila buat kurungan. Siapa tak buat kurungan, salah. Nanti dia baca lain. Tangent theta 34 per 39. Jadi inilah jawapan dia 41.08. Okey, jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey, jadi masing-masing tengok kat depan. Last perkara cikgu nak ajar kamu semua. Okey, kita dah nak habis dah masa kita ni. Tapi cikgu minta izin. Kita buat, sini 90 darjah. Sini 41.08 darjah. Cikgu soal kamu semua. Ini berapa darjah? Berapakah nilai X? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Kita belajar masa dekat tingkatan 2. 48.92.
Macam mana kita dapat 48.92? 180 tolak 90 tolak Ya, 41.8. pandai. Okey, ingat cikgu tak naklah pergi kepada topik tu iaitu topik poligon. Okey, kita pergi kepada segitiga sahaja. Jumlah sudut pedalaman. Jumlah sudut untuk segitiga. Apa jumlah sudut untuk segitiga ni? Apa jumlah sudut untuk segitiga ni? Kamu tengok okey. Sudut kita, cikgu buat sudut A, sudut B, sudut C. Sudut A tambah sudut B tambah sudut C sama dengan 180 darjah. Sila salin. Sila salin. Jadi tiba-tiba soalan nak cari X. Kamu tak payah. Kalau kamu pening-pening nak cari pakai soh kah toa. Padahal kamu dah ada A, B, C ni. Okey, ambil 90 tambah dengan 41.08 tambah dengan X sama dengan 180 darjah. Ini kamu kena tahu. Jumlah sudut pedalaman untuk segitiga adalah 180. Ni extra information. 41.08 kita akan dapat 131.08 tambah X sama dengan 180. X tu macam mana? 180 ni pindah ke sebelah tolak 131.08. Jadi dekat sini kita akan dapat jawapan dia 48.92. Ini cikgu tunggu kat hari masa-masa yang terakhir untuk cikgu maklumkan benda ni. Sebab apa? Sebab cikgu tak nak kamu tertukar. Cikgu tak nak kamu tertukar dengan benda-benda lain. Jelas ke? Boleh faham ke semua? Boleh. Okey, baik. Cikgu ingatkan lagi sekali tahu. Salin tahu benda ni. Sebab apa? Sebab lupa cikgu nak terang. Trigonometri dia berkait dengan Pythagoras theorem untuk panjang sisi. Untuk sudut dia terkait dengan jumlah sudut pedalaman. Ni formula dia. Ni formula untuk segitiga. Ni formula dia. Nanti jangan buat-buat tak tahu pula. Jangan buat-buat tak tahu pula. Nanti dalam exam kamu boleh sahaja pakai formula ni. Kamu boleh sahaja pakai Pythagoras theorem pun. Dua-dua betul. Okey. Jadi cikgu rumuskan balik. Banyak ni tahu kita belajar. Setiap perkara disertakan dengan penerangan. Trigonometri, sin, cos, tangent. Cikgu harap sangat kamu dapat salin semua yang cikgu dah ajar dekat depan. Okey, yang dah nak habis kelas ni 4 orang je buka kamera. Mana yang lain ni? Mentang-mentang lah cikgu tak fokus. Okey, mana yang lain? Buka kamera. Okey, jadi cikgu harap kamu semua boleh nampak dan boleh faham macam mana bab ni. Macam mana bab ni, apa yang bab ni cuba sampaikan. Okey, macam mana hari ni, boleh faham ke semua? Jelas ke? Jelas. Okey, mantap Azim. Okey, Afham mana Afham? Afham okey ke Afham? Okey. Okey, Afham terkeluar tadi. Okey ke line? Line sendiri lah. Tapi dengar Line. Dia buat hal Okey, tak apa. Okey, nanti untuk nak study balik boleh rujuk balik kelas kita ni, cikgu hantar rakaman. Untuk kelas minggu hadapan kita akan belajar cara nak cari panjang sisi dengan cara nak gunakan nisbah. Nisbah trigonometri ni macam mana nak buat. Okey. Jadi untuk kelas kita sampai situ sahajalah. Cikgu minta maaf salah silap. Kalau terkurang apa-apa ke, cikgu sengau sikit, cikgu demam sikit hari ni. Okey, jadi semua terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih cikgu. Okey. Bye. Okey, Terima kasih, cikgu. sama-sama. Okey, sama-sama. Semoga cikgu cepat sembuh. Okey. Okey, Azim.